أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Hadirin dan hadirat, sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tidak lupa kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para asatizah yang saya yakin ada di bawah di hadapan saya ini, ada di kalangan mereka yang alim dan yang kalau dalam istilah hari ini yang master dalam benda yang saya nak bercerita tentang hari ini, yang saya nak kongsi hari ini dengan semua. Tapi sebelum saya nak pergi dengan lebih jauh, andai kata ada kesalahan dan kesilapan, saya harap dapatlah diberikan teguran insya-Allah. Cuma saya nak tanya satulah dekat rakyat Kelantan. Saya ni maklumlah sedang diri orang Pulau Pinang. Kalau saya cakap utara tak apakah? Boleh, okey, cantik, boleh. Saya nak kongsi dengan hari ini semua berkaitan dengan satu benda yang saya teringat kata-kata Habib Umar Hafiz. Habib Umar Hafiz ada berkata dalam ungkapan beliau, tuan-tuan dengar elok-elok lah, benda ni penting. Kata Habib Umar, hari ini ramai orang bercakap berkaitan agama, tetapi akhir sekali akan membawa kepada sesuatu yang bukan kepada Allah dengan Rasul. Maka kata Habib Umar lagi, Habib Umar kata apa? Ramai hari ini para ustaz bercakap berkaitan agama, akhir sekali menjurus kepada bisnes. Banyak para ustaz hari ini bercakap berkaitan agama yang akhirnya membawa kepada individu tertentu. Ramai para ustaz hari ini, kata Habib Umar, bercakap berkaitan agama, akhirnya membawa kepada fahaman-fahaman yang tertentu. Dan sebab Habib Umar, saya ambil perkataan Habib Umar. Maaf kalau ada anak murid ataupun ada ahli keluarga daripada kalangan habaib, kalau ada saya tersalah cakap, tolong betulkan saya. Kata Habib Umar, ada di kalangan para ustaz hari ini ramai yang akhirnya menjurus membawa kepada setengah badan, setengah community, setengah parti dan sebagainya. Di hujung kata Habib Umar,
siapa yang nak cakap berkaitan agama dan bawa kepada Allah dan Rasul. Jadi berdasarkan kepada kata Habib Umar, saya berkongsi sikit dengan hadirin dan hadirat, para penonton sekalian. Habib adalah gelaran yang diberikan kepada mereka-mereka yang datang keturunannya daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah luahan rasa anak cucu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari ini kita berbicara, kita bercakap tentang banyak perkara, tetapi siapa yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara sunnah Nabi, Nabi sebut dalam hadis, saya kongsi dengan semua orang. Semua orang dengar yang ni. Ini amalan yang Nabi buat dalam hadis Nabi. Nabi kata, siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali satu hari. Bila sahaja 100 kali. Tadi kita ada cuba dalam dewan, 5 kali kita baca 10 saat. Makna kata kalau 10 kali kita baca 100 saat. Kalau 100 kali kita baca, kita jadi 1000 saat. Jadi 1000 saat kita peruntukkan untuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali satu hari, kata Nabi, akan dituliskan bagi dia 100 kebaikan, dihapuskan dalam catatan amalan dia 100 kejahatan. Catatan amalan yang Allah bagi pada tangan kanan kita kalau kita dapat antara kalangan orang yang baik, dan catatan buku bagi kanan kiri wa'ayazubillah kalau kita daripada kalangan orang yang dijanjikan neraka wa'ayazubillah. Catatan itu akan dihapuskan 100 kejahatan. Hari ini ada siapa yang buat kejahatan agak-agak lah kurang daripada 100? Lebih lagi ada lah, no. Mengaku sudahlah. Yang dia buat muka, dia buat muka kerok. Ada ustaz kata macam ni, mengaku sudahlah. Misal duk jogging tadi tu, duk walkathon tadi tu, duk tengok kau ni, oh dia ni perut sampai tu teruk makan apa yang ni. Kata ke orang jogging tu, berapa tapak tu kata. Habis tu kawan tu pula kata, ada pakai baju lagu ni, duk ni orang. Kata lagi ke orang, sambil walkathon tadi tu berapa kali dah dapat. Silap-silap pusing 2 kali round. Ini saya dipahamkan pusing 2 kali, betul? Pusing 2 kali. Dia kata ada pusing 2 kali. Sekali pun dah sihat dah. Itu semua tu kira boleh belakang, tangan belah kiri tulis. Ni kata, siapa baca la ilaha illallah sehingga akhir kalam yang kita sebutkan tadi, Allah hapuskan daripada tulisan amalan dia 100 kejahatan. Dan yang akhir hadis Nabi kata apa? Dia akan dipelihara daripada syaitan daripada pagi hari sampai petang. Kalau baca petang, daripada petang sampai pagi. Dan Nabi kata sebagai penutup, apa dia? Nabi kata dalam hadis sahih, tuan-tuan, riwayat Imam Muslim, tidak ada orang yang lebih baik, yang lebih afdal daripada orang yang baca tadi, melainkan orang yang baca lebih daripada dia. Makna kata baca 101, 102, 200, 300 ke atas, itu orang lebih baik daripada orang tadi. Sebab itu suatu hari ada orang mai dekat Imam Asy-Syafi'i. Orang tanya soalan kat Imam Asy-Syafi'i. Tanya soalan, Imam Asy-Syafi'i jawab. Akhir sekali Imam Asy-Syafi'i kata apa? Tuan-tuan boleh dapat cerita ini dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Mirbu Al-Banjari, tajuk berkaitan peribadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i pada orang bertanya, kita semua banyak bertanya soalan, tetapi siapa yang banyak baca Quran? Nampak tak? Hari ini ramai orang banyak tanya soalan. Rancangan pun banyak rancangan yang buat untuk tanya soalan. Facebook pun buat banyak untuk tanya soalan. Dalam kalangan orang yang tanya soalan, siapa yang banyak baca Quran pula? Imam Asy-Syafi'i tanya.
Yang tu renungan untuk kita semua pada hari ini. Kenapa saya kongsi dengan semua orang? Sebab Nabi kata akhir zaman umat Islam banyak ni, Masya Allah ni. Saya yakin dalam ni ada orang yang doa makbul tadi tu. Saya yakin ada dalam ni tak sat maghrib dia semayang, Isyak dia semayang. Ada di kalangan kita yang doa makbul. Saat lagi kita akhir sikit saya kita doa minta banyak-banyak sikit. Boleh kan? Kok ada di kalangan yang doa makbul doa kita malam ni insya-Allah. Nabi kata ramai umat Islam akhir zaman tapi macam buih-buih di lautan. Tak ada makna amalan kita kurang, sunnah Nabi kita kurang. Jadi hari ini saya ajak. Kenapa saya ajak sangat semua orang? Jom buat sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi saya kongsi dengan semua orang. Satu sunnah yang tuan-tuan saya rasalah mesti terkejut sunnah ni. Siapa yang pakai baju butang dia buka belah atas ni? Oh ramai ni. Jangan tutup, tak ada apa. Dia mula tutup. Orang tengok Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar, dia semayang. Anak Saidina Umar semayang, dia buka kancing atas ni, dia buka lagu tu. Semayang. Orang tanya dia habis dia semayang, "Hai Abdullah, selama ni kamu semayang, kamu kancing atas ni, ini kan sunnah Nabi kancing atas ni. Hari ni tiba-tiba kamu semayang, kamu buka. Kenapa? Panas ke?" Jawab Abdullah bin Umar, "Tidak, hari ini aku semayang, aku buka kancing atas ini. Kenapa? Kerana aku biasa tengok Nabi ketika bersemayang, Nabi buka kancing atas sini." Makna kata siapa yang semayang dia buka kancing atas ni, dia telah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku buka ni ikut sunnah Nabi. Tak, baru tahu mana cik. Baru tahu mana cik. Tak boleh lah. Tapi tak apa, tu saya kongsi tu sekecil-kecil benda macam tu. Kalau buka ni ingat sunnah Nabi dapat. Cerita saya tuan-tuan boleh dapat dalam buku mana? Boleh dapat dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tajuk dia Bid'ah wa Sunnah. Boleh tengok dalam tu ada hadis ni Dr. Yusuf Qardawi bawa mai kita. Makna kata siapa semayang pakai kancing macam ni sunnah Nabi, siapa buka pun jadi sunnah Nabi. Siapa semayang pakai baju lengan kancing macam ni sunnah Nabi, siapa semayang lengan baju macam baju Melayu tu, lengan baju pendek kita tu buka tu, semua tu sunnah Nabi kalau siapa tahu. Siapa pakai baju warna putih sunnah Nabi, baju hitam sunnah Nabi, baju merah sunnah Nabi, baju putih dah sebut dah, baju apa lagi, hijau sunnah Nabi. Banyak lagi. Pakai kain plekat sunnah Nabi ke tak? Kain plekat siapa yang pakai adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dalam kitab Syama'il Muhammadi tu dia sebut apa nama? Dalam bahasa Arab bukanlah wal falikat. Taklah. Dalam bahasa Arab dia panggil izar. Izar tu kain lah. Nabi pakai kain. Nabi pakai seluar, Nabi pakai kain. Siapa pakai kain plekat semata-mata ikut sunnah Nabi, maka dapat pada dia pahala sunnah. Kenapa yang saya duk sebut kata buat sunnah Nabi, buat sunnah Nabi, buat sunnah Nabi? Sebab dalam satu hadis Nabi yang mulia, Nabi kata, ini riwayat Imam Muslim juga, hadis sahih. Siapa-siapa yang sembahyangnya sempurna, maka ditulis dalam kitab amalannya oleh para malaikat. Allah kata, tuliskan malaikat, sembahyang orang ini sembahyang yang sempurna. Malaikat tulis sembahyang sempurna. Dan siapa-siapa yang sembahyangnya tidak sempurna, sama macam siapa? Sama macam kita lah. Mengaku sudahlah. Mengaku je sembahyang tak sempurna. Isyak tadi kan, maghrib tadi. Kalau saya tanya, siapa yang kalau yakin, saya bagi kertas seorang satu, tolong tulis amalan yang dia rasa paling terbaik dia buat sebelum dia mati saat lagi malam. Maghrib tadi saya yakin tak ada siapa berani tulis. Dia tak berani nak tulis. Pasal dia tahu yang tu tak apa nak okey. Yang tu tak apa nak okey. Nabi kata siapa-siapa yang semayangnya tak sempurna, sama macam kita, maka malaikat akan tulis dalam amalannya sembahyang orang ini tidak sempurna. Tetapi sambungan hujung tu Allah kata, hai malaikat. Allah tanya malaikat satu benda. Apa dia? InsyaAllah kita berhenti saat bagi laluan, kita sambung selepas ni. Boleh? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Setengah jam.
Habis dah. 15 minit rehat. Okey, habis dah. Dia macam tu tuan-tuan, jadi macam orang gila sikit. Kita berhenti rehat, orang semua ngangong. Rehat apa ni? Siapa nak keluar mai kat depan ni? Dia kata, tak ada siapa, saya seorang lah. Esok dia pak. Okey, boleh. Okey, boleh sambung balik? Okey, boleh? Boleh? Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekejap, belum lagi. Belum lagi. Nampak dia macam orang gila, nampak boleh patah balik. Dia macam tu. Dia boleh rewind balik, dia boleh main balik jadi lagu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doa mudah-mudahan tuan-tuan walaupun duduk dalam ni rasa panas, mudah-mudahan Allah sejukkan tuan-tuan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak apalah, salingan sementara dia nak kata. Okey dah okey dah. Baru nak cerita dah okey dah. Okey, kita nak sambung balik. Sedia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Saya nak sambung balik yang bab apa Allah kata kat malaikat bila Allah kata siapa yang semayangnya tak sempurna akan ditulis bagi dia semayang lelaki ini, perempuan ini tidak sempurna. Tulis. Tetapi Allah yang Maha Penyayang, Allah kata apa? Hai malaikat, ada tak benda-benda sunnah yang orang semayang tak sempurna ni buat dalam semayang dia, yang aku boleh ambil amalan sunnah itu cover balik yang semayang tak sempurna supaya jadi sempurna. Jadi siapa yang semayang pakai kopiah, siapa semayang pakai serban, siapa semayang pakai baju butang atas ni, siapa semayang buka butang atas ni, siapa semayang kancing lengan, siapa semayang pakai belah kanan, siapa semayang pakai cincin, siapa semayang pakai baju putih, siapa pakai warna-warna yang cantik, siapa pakai minyak wangi, siapa pakai apa lagi? Jubah, siapa pakai kain pelekat, siapa pakai baju yang pagoda tu, pakai baju pagoda tu. Semua yang berkaitan dengan sunnah Nabi akan diambil masuk balik amalan untuk nak sempurnakan sembahyang tadi. Jadi bagi kita semua, sebab itu ulama sentiasa pesan pakai elok-elok, siap elok-elok dan buatlah sunnah-sunnah Nabi, sebab sunnah Nabi inilah yang nak cover balik amalan-amalan semayang kita yang mana tak sempurna. Okey, tuan-tuan boleh faham tak saya cakap tadi tu? Boleh no? InsyaAllah sama-sama kita amal. Okey, saya nak sentuh sikit. Ini saya teringat doktor saya semasa mengajak saya, masa saya sambung buat master. Doktor saya namanya Dr. Uddah. Dr. Uddah ada tulis dalam buku karangan dia. Tahun buku ni ditulis 1984. Saya baru nak lahir. Buku ni saya ambil, saya baca ketika buku ni ditulis tahun 1984. Masa saya dah besar ni, saya ambil buku doktor saya baca. Saya tertarik kepada satu benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Kan biasa dengar ayat Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Biasa dengar ayat tu. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang semua berbicara kata semayang ni khusyuk. Kalau tak khusyuk maka semayang orang macam ni tak akan selamat. Tapi saya cerita kat tuan-tuan, bila kata sembahyang hanya boleh dilakukan bila masuk waktu. Dan waktu hanya boleh tahu masuk hanya dengan azan. Bermula daripada azan sebenarnya dia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab dalam satu hadis Nabi kata apabila seorang muazzin azan, Allahu Akbar, Allah
azan. Maka Nabi kata apa? Akan larilah syaitan bertempiaran sambil terkentut-kentut. Tuan-tuan tak percaya saya sebut. Itu Nabi sebut dalam hadis. Hadis tu. Nabi kata bila laung saja azan, maka akan larilah syaitan bertempiaran sambil terkentut-kentut. Maka saya sebut, rumah siapa yang tak ada azan, bahaya. Bahaya. Dia kata, ustaz, yang TV azan ke, yang radio azan ke, yang sendiri azan? Kita kata yang sendiri azan lah. Radio, televisyen boleh juga. Tapi siapa yang anak dia lahir-lahir, dia pergi letak handphone dia azan tang tepi anak dia, dia tengok habis anak dia. Nak tak kan? Azan sendiri, sedap tak sedap, cerita nombor 2. Yang penting azan. Sebab Nabi tak kata siapa-siapa yang azan sedap, maka syaitan lari bertempiaran sambil terkentut-kentut. Tak ada. Dia azan sedap ke tak sedap, cerita nombor 2. Yang penting laung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu Bilal lah. Boleh. Maka syaitan lari bertempiaran sambil terkentut-kentut. Tuan-tuan, benda yang saya nak kongsi, ada orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tak bantu saya? Menangis lelaki ni. Lelaki menangis. Sebab apa? Sebab isteri dia kata, awak ceraikan saya. Dia minta tolong, ustaz, macam mana saya nak buat? Pertama sekali saya kata kat dia, encik telefon saya ni kahwin pun belum lagi. Macam mana nak tolong? Lepas tu dia pun, dia senyap tu. Tapi kita taklah melawak sangat lagu tu. Kita kata, baiklah macam ni. Boleh tak saya tanya satu soalan? Sebelum tu, dia cerita macam-macam. Dia kata, isteri dia kepala batu lah, isteri dia macam-macam. Tapi masa bercinta dulu, beli batu cincin. Dia tak kata kepala batu. Kali ni dia dah kahwin, dia kata, yang ni kepala batu lah, apalah, perempuan ni. Dia, macam-macam. Saya tanya satu soalan. Cik, boleh saya tanya satu? Dia kata, apa dia? Rumah tu azan tak? Senyap dia sampai habis conversation. Rumah tak azan. Bila rumah tak azan, mustahil lah nak semayang jemaah. Takkan tak azan, dah ambil wuduk. You dah siap dah, jom kita semayang. Allahu Akbar. Mayang terus. Tak kot, mesti kurang-kurang qomat. Qomat Nabi sebut tak? Nabi kata siapa yang iqamah apabila syaitan lari bertempiaran tadi sambil terkentut-kentut, kemudian dia iqamah pula, maka syaitan yang nak hampir balik akan lari sekali lagi bertempiaran sebab dia iqamah. Jadi saya nasihatkan kepada semua yang kata sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dia mula dengan sembahyang. Dia mula dengan wuduk. Siapa yang ambil wuduk, anak-anak, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, maaf, orang muda nak bagi tahu, tolong wuduk ambil elok-elok. Wuduk ambil elok-elok. Wuduk tolong ambil elok-elok. Sebab ramai dah orang kita jumpa yang pergi ke tanah suci, kita tengok dia ambil wuduk, Allah, feel lah. Tapi dia duk ambil dengan air zam-zam. Bila kita tengok kita tengok dia duk ambil air wuduk dengan zam-zam. Dia kata, tengok apa? Ni air zam-zam, tahu kah? Oh, dia marah kita, dia habaq kita macam kita pun tak tahu tu air zam-zam. Dia ambil air wuduk dengan air zam-zam, dia kata, takkan tak sah lagi. Dia bukan kira air zam-zam, hang ambil air syurga pun kalau hang basuh tak betul, bukan boleh kena. Wuduk ambil elok-elok. Sebab apa? Setiap anggota wuduk yang menitik air wuduk daripada jari jemari dia, daripada wajah dia, daripada telinga dia, daripada hidung dia, maka gugurlah dosa-dosa. Bila gugur saja dosa-dosa, azan pula syaitan lari, iqamah pula syaitan lari, semayang dia elok, barulah semayang dia cantik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia doa, ya Allah, aku zalim diri aku, ampunkan dosa aku. Kalau Tuhan tak ampun aku jadi orang yang zalim. Amin, amin tu Allahu Akbar. Doa pula doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam. Allah sebab Nabi Adam doa lagu tu, Allah ampun dosa Nabi Adam. Bukan kita kata Nabi Adam ada dosa, tak, yang tu tak beradab. Makna kata kesalahan Nabi Adam yang Allah keluarkan daripada syurga, Allah ampun. Sabit doa tadi, Rabbana zalamna anfusana.
Amin, amin doa tu sabit wudu elok, azan semayang. Apa lagi benda yang lebih baik daripada tu tuan-tuan? Jadi hari ni siapa yang rajin tanya soalan, bagus, teruskan bertanya soalan pada ulama. Sebab ulama kata apa? As-su'al miftahul ilm. Soalan kunci kepada ilmu. Yang kedua, tanya saja tak cukup, amalkan dalam kehidupan semua sunnah-sunnah Nabi. Jangan lupa yang mana boleh gapai, gapai. Antara lain Nabi kata apa? Siapa ni, saya bagi lagi petua. Bukan petua, silap. Saya bagi sunnah Nabi. Apa dia? Siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Bila? Yang ni ada time dia Nabi sebut. Selepas sembahyang subuh. 10 kali selepas sembahyang subuh. Tak lama. 100 second ya. Makna kata 60 second jadi 1 minit 40 saat saja. Siapa baca lepas subuh, Allah hapus 10 dosa kecil dia, tulis 10 kebaikan dia, dan Allah angkat 10 darjat dia. Dan amalkan yang ni. InsyaAllah ada rezeki lagi, saya kongsi lagi sunnah Nabi dengan tuan-tuan. Dan saya pesanan yang terakhir. Apa dia? Tuan-tuan, negeri Kelantan saya tak takut, tapi saya khawatir. Apa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan dikurniakan dengan para ulama yang banyak, para alim ulama yang banyak. Tolong, ceramah umum ramai boleh mai, tapi ceramah yang khusus, fiqh, tauhid, tasawuf, Quran, tajwid, tak boleh ramai orang mai. Kenapa? Sedangkan itu asas agama kita, ilmu kita, pegangan kita. Macam mana tuan-tuan penuh tang sini hari ni, esok bila ada kelas pengajian Quran, kalau buat dekat sini tauhid, fiqh apa semua, tuan-tuan duduk mengaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah berkatkan hidup tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, kami memohon kepadamu ya Allah pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Ada di kalangan kami ini yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang tersepit di antara dua dilemanya ya Allah, kau temukanlah dia kepada jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang berhutang, kau mudahkanlah dia untuk melangsaikan hutangnya ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang belum berumah tangga, kau temukanlah mereka dengan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang akan melangsungkan perkahwinan, kau mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang akan menimang cahaya mata, kau kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah. Dan ada di kalangan kami saudara-saudara kami yang akan bertemumu ya Allah, matikanlah mereka, matikanlah kami dalam mati yang baik. Matikanlah mereka, matikanlah kami dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada peluang kita jumpa lagi. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.